Okay. Okay. Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton walau di mana saja anda berada. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mengikuti forum bertemakan #PemudaSpeak yang telah buat kali kelima diadakan. Dan pada malam ini kami bawakan khas kepada anda dua orang panelis yang dijemput khas untuk membincangkan tajuk pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit gambaran mengenai peranan NGO di Malaysia. Di negara kita sebenarnya terdapat sebanyak lingkungan dalam 67,355 buah NGO ataupun badan bukan kerajaan yang telah berdaftar dengan Akta Pertubuhan di negara kita. NGO ini sebenarnya disifatkan sebagai pihak ketiga dalam membantu membangunkan negara. Jadi setiap NGO ini merupakan agensi bukan kerajaan yang tidak mengambil keuntungan. Mereka merupakan kumpulan sukarelawan yang menyokong isu-isu yang melibatkan kebaikan awam di peringkat tempatan, kebangsaan ataupun antarabangsa. Berorientasikan tugas-tugas dan terdiri daripada orang yang mempunyai kepentingan bersama. NGO membawa kebimbangan rakyat kepada kerajaan, dasar monitor dan pelaksanaan program serta menggalakkan penyertaan pihak berkepentingan masyarakat di peringkat komuniti. Jadi terdapat pelbagai jenis NGO yang bergerak sekitar di isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, pendidikan, alam sekitar, kesihatan dan sebagainya. Kehadiran sesebuah NGO sebenarnya telah banyak memberi sumbangan dalam pelbagai bidang mengikut objektif penubuhan sesebuah organisasi itu sendiri. Terutamanya NGO yang melibatkan pengaruh, yang mampu memberi pengaruh kepada dasar-dasar pembangunan negara, terutamanya yang melibatkan proses pembangunan ke arah penambahbaikan. Jadi saya mengharapkan forum kita pada malam ini berupaya untuk menjawab beberapa persoalan mengenai peranan badan bukan kerajaan ataupun NGO di dalam pembangunan negara Malaysia. Jadi sebelum kita teruskan dengan forum kita, izinkan saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Dali. Saya berasal daripada Taiping, Perak dan saya merupakan seorang aktivis mahasiswa. Jadi sebelum kita buka tirai forum pada malam ini, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita adalah saudari Munira Abu Bakar. Beliau merupakan Ketua Wanita Muda Negara Wilayah Persekutuan. Manakala panel kedua kita ialah saudara Mizan Adli Muhammad Noor, Ketua Pemuda Negara Negeri Selangor. Jadi apa khabar semuanya? Mana dah semua? Alhamdulillah, ya. Munira mana? Bang Mizan, nampak? Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, sihat. Terima kasih sekali. Kita teruskan dulu kot tanpa Puan Munira. Boleh, insyaAllah. Okay. Jadi kita mula round one. Okay. Persoalan pertama sini, saya nak ajukan kepada Abang Mizan. Itu nampak dia dah masuk tu. Okay. Kita teruskan dengan Munira. Terima kasih jemput saya juga pada malam ni. Terima kasih sama. Pada Pemuda Negara Pusat dan dengan inisiatif perkara ni kita boleh berdiskusi secara langsung. Bermulanya pasal COVID di negara kita ini. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik untuk kita menyampaikan maklumat, berkongsi maklumat bersama-sama. Dan hari ini saya difahamkan ada tajuk yang baik mengenai NGO. Saya rasa bangga dengan anak muda pada hari ini. Betul. Sebenarnya NGO ni kan actually ramai orang yang tak faham ataupun dia buat-buat tak faham apa itu peranan NGO. Apa itu dia banyak kaitkan NGO tu dengan pelbagai perkara yang tidak masuk akal. Perkara yang tidak sepatutnya berkait pun dengan NGO tu sendiri. Jadi Puan Munira masih ada masalah ni. Masalah teknikal. nak masuk
masalah teknikal itu biasa, tak apa. Itulah, tak apa, saya teruskan dengan Abang Mizan lah, saya teruskan. InsyaAllah. Ni persoalan pertama Pada pandangan Abang Mizan, macam mana NGO di Malaysia dapat memupuk perpaduan kaum di negara kita? Okey, sebelum tu lagi sekali saya ucap terima kasih kepada Pemerintah Negara Pusat yang menjemput saya dan Mira mewakili Negeri Selangor dan juga Mira Pemerintah dari Persekutuan. Ini adalah salah satu platform yang sangat baik untuk anak muda bersama-sama berdiskusi di platform yang kita kira tidak semestinya cerita tentang politik, tapi kita lebih kepada membuka minda anak-anak muda. Pada hari ini soalan mengenai NGO dan pemuda negara ini juga adalah sebuah NGO. Dan banyak lagi perkara-perkara NGO, badan-badan persatuan pertubuhan, malahan di IPT juga, pelajar-pelajar di IPT juga telah diterapkan mengenai persatuan-persatuan, bagaimana mereka ingin berorganisasi, bagaimana mereka ingin bersama untuk menggerakkan satu organisasi itu, kerana dengan organisasi inilah kita boleh keluar daripada IPT dan IPTA ataupun IPTS untuk kita melihat dunia nyata di luar. Jadi dunia nyata di luar ni berbeza kehidupan, perjalanan lepas dah habis keluar belajar, nak bekerja dan sebagainya. Jadi kita bermula di IPT, IPTS dan IPTA, di Institut Pengajian Tinggi. Jadi saya ambil contoh banyak pertubuhan di IPT. Contoh ada pesta-pesta dan mereka berkumpul, mereka menggerakkan persatuan-persatuan di dalam mana-mana universiti sekalipun. Jadi di situ untuk mengeratkan etnik, mengeratkan hubungan ini, kita ambil contoh Pesta Tanglong. Pesta Tanglong ini kalau kita lihat semua, tidak kira mana pelbagai kaum, kita meraihkannya bersama-sama. Di situ kita melihat satu budaya dan kita berkongsi idea, berkongsi pendapat, dan kita meraihkan, kita memeriahkan suasana itu bersama-sama dan dengan keadaan yang gembira. Jadi di situlah saya lihat bermulanya di IPT. Dan di luar pula, untuk NGO-NGO di luar pula, saya kira banyak pertubuhan, ramai yang tahu seperti Majlis Belia Malaysia, Belia 4D, dan sekarang pula Pemuda Negara. Jadi bagaimana nak mengeratkan etnik ini, kita kena keluar, kita kena menyertai NGO-NGO ini, kita baru tahu bagaimana. Kebanyakan NGO-NGO yang ada lebih kepada kebajikan, bagaimana kita hendak membantu segelintir rakyat-rakyat yang tidak berkemampuan. Kebajikan ini penting. Sama juga di dalam negara kita, pemimpin-pemimpin yang berada di seluruh negara ini, kebajikan adalah perkara yang penting. Jadi kerajaan juga memerlukan NGO-NGO ini, NGO-NGO yang akan melontarkan idea, memberikan pendapat, segala apa yang telah mereka berbincang dan sebagainya, lontarkan kepada kerajaan, membantu kerajaan untuk menguatkan lagi satu kerajaan itu. Jadi pelbagai aktiviti yang ada di dalam NGO ini berpersatuan, banyak sangat NGO seperti yang telah disebutkan oleh Tuan Menteri itu tadi. Dan saya rasa kita boleh kembali dengan kepada moderator mengenai isu tadi berkenaan etnik. Untuk etnik, saya nak ulang, saya nak ambil balik apa yang nak ditekankan. Semua NGO yang ada, kita harus bersatu dan kita harus curahkan idea. Kita ni nak bersatuan, bukan kita hanya nak bersekeria. Kita nak berkongsi idea. Bagaimana kita hendak bersama-sama menuju mencari satu titik yang kita boleh menaikkan nama NGO itu, kita nak membantu siapa, kita nak menolong siapa dan sebagainya. InsyaAllah dari situ yang pastinya jika yang tidak dapat masuk di IPTA ataupun IPTS, yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pengajian mereka juga boleh menyertai mana-mana NGO banyak di dalam kawasan tempat tinggal rumah. Contohnya tinggal di satu kawasan parlimen itu, DUN itu. Mana-mana ada NGO itu, sertailah. Anda semua boleh belajar macam mana kita nak berorganisasi, kita nak
kita nak bersama-sama berorganisasi, bukan hanya sekadar nak menyertai penyatuan persatuan itu ataupun NGO itu hanya nak pergi konvoi motor. Tidak. Banyak perkara yang kita boleh belajar. Banyak perkara yang akan dikongsikan bersama-sama di dalam salah satu persatuan itu dan juga di sesuatu NGO itu, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak Abang Mizan. Sebenarnya apa yang ada Ramizan tadi adalah satu perkara yang perlu semua NGO ambil pedoman, kerana apa yang ditekankan oleh saudara Mizan ialah penyatuan di semua kalangan NGO, mencari satu titik pertemuan yang boleh membawa kepada penyatuan semua badan bukan kerajaan dan juga agensi untuk memberi kebaikan kepada rakyat secara maslahannya. Jadi kepada Abang Mizan lagi sekali saya tanya, sekiranya semua NGO ini bersatu, jadi bagaimana daripada sudut pandang perspektif rakyat, sudut pandang perspektif sektor swasta, sektor kerajaan, adakah mereka mendapat sambutan daripada rakyat ataupun mendapat sambutan daripada mesra sektor swasta, tetapi adakah juga mereka boleh menjadi sebagai penambah beban kepada kerajaan ataupun mengambil alih fungsi kerajaan? Jadi apa pandangan saudara Mizan berkaitan perkara ini? Okey, pandangan saya secara peribadi saya mengenai soalan yang telah diberi kepada saya oleh moderator. Ada NGO ini, ada beberapa NGO memberikan beban ataupun membantu ataupun memberikan beban. Dia terpulang kepada diri kita, terpulang kepada kepimpinan. Di dalam sebuah NGO, banyak NGO di dalam Malaysia ini, kita sendiri sebagai manusia, kita sendiri sebagai mungkin pelajar dan sebagainya, terutama anak muda ya, kita pun di platform Speak ni, di platform Bumi Negara, kita mesti memilih ataupun kita mesti melihat perkara apakah tujuan sesebuah NGO itu diwujudkan. Jika NGO itu, persatuan itu buat perkara yang baik, kita sertai dan kita cuba. Dan di sini juga melalui penyertaan diri kita di dalam sesebuah NGO ini, dapat kita belajar cara kepimpinan dan sebagainya. Bagi saya, kalau sesebuah NGO itu besar, mereka berkumpul, mencurah idea, dapat membantu kerajaan, itu perkara yang baik, melontarkan idea. Tidak boleh, NGO tak boleh masuk dalam Dewan Parlimen dan sebagainya, betul kan? Jadi pertubuhan itu jika ramai ahli ini, jadi mungkin dapat membantu banyak perkara. Contoh kita ambil pemuda negara yang ketika ini di bawah pemuda negara, contohnya di Selangor ada 22 parlimen dan 22 ketua pemuda-pemuda di bawah parlimen. Jadi mereka ini menjadi suara telinga kita untuk menyampaikan segala maklumat-maklumat yang ada kepada kita di peringkat negeri Selangor, dan kita sampaikan kepada peringkat pusat, pemimpin yang atas sampaikan pula kepada pimpinan-pimpinan kerajaan yang ada, apakah suara kita ini boleh dibawa atau tidak boleh dibawa. Saya terlupa sikit apa itu yang satu ayat pertama tadi oleh tuan moderator tadi, soalan tadi. Tadi saya cakap tentang sudut pandang rakyat, sektor swasta dan kerajaan. Sektor swasta, okey. Untuk berkolaborasi dengan NGO. Saya sangat berharap kepada semua sektor-sektor swasta di mana bantulah NGO-NGO ini. Ada NGO yang telah mendapat dana daripada kerajaan yang sedia ada, mereka mendapat dana yang besar. Okay. Tapi bagaimana pula NGO-NGO yang baru bermula, bagaimana NGO-NGO yang baru nak ingin bertapak. Jadi saya berharapkan pihak swasta dapat membantu NGO-NGO ini dari segi keuangan terutamanya. Bila kita nak menggerakkan sesuatu pertubuhan ini, kita memerlukan dana keuangan. Jadi di situ sangat-sangat berharap kepada sektor-sektor swasta supaya boleh berkolaborasi bersama dengan NGO-NGO yang baru, NGO yang mungkin baru bermula dalam setahun dua, malahan ada yang bermula sebulan dua. Yang lama itu sudah mempunyai dana yang cukup, yang lengkap. Jadi bantulah NGO-NGO yang baru bermula ini supaya mereka ini mungkin tahap dan daya pemikiran yang baru ini mungkin lebih fresh, lebih segar untuk dibawakan ke tengah. Tapi mereka tersangkut kerana mereka tidak mempunyai dana-dana yang sepatutnya. Dan NGO ini lebih kepada kebajikan.
melihat membantu pihak yang sangat-sangat memerlukan. Jadi saya berharap pihak swasta bantulah NGO-NGO yang baru nak bermula ini. Puan Munirah okey dah ke? Okay. Boleh dengar? Clear tak suara I dengar tak? Okay. Clear. I change Okay, to jadi- iPad dan baru dapat connection. Jadi pakai apa phone? Saya pakai phone. Boleh direkod? Okay. Boleh tanya dah ni. Okey, alright. Alright. Tak apa, Okey. insyaAllah. Okay. Jadi Puan Munirah, sebenarnya masih ada di kalangan orang kita yang masih belum benar-benar faham ataupun buat tak faham apa yang dimaksudkan dengan NGO dan peranannya. Dan mengikut pandangan Profesor Dr. Norma Mansor dari Universiti Malaya, Pertubuhan Bukan Kerajaan adalah satu organisasi yang ditubuhkan untuk memperjuangkan satu kepentingan awam dan bukannya individu atau komersial. Pertubuhan NGO mungkin juga tercetus daripada pengalaman, minat, semangat dan idea semangat perjuangan daripada individu ataupun kumpulan tertentu untuk bertindak terhadap sesuatu fenomena yang terjadi ataupun keinginan dalam masyarakat. Jadi pada pandangan Puan Munirah, mengapakah perlunya wujud sesebuah NGO dalam membantu perancangan pembangunan negara? Boleh Puan ulaskan sedikit mengenai perkara ini? Okay, Assalamualaikum semua. First of all, maafkan saya kerana gangguan teknikal tadi. And before I start, I rasa I perlulah express my gratitude to Pemuda Negara sebab jemput saya wakil wanita muda dan kerana sudi bekerjasama dengan wanita muda. It shows that Pemuda Negara mengambil berat tentang opinion ataupun pendapat ataupun kami wanita muda negara, wanita muda, our voice. Terima kasih saya ucapkan. Okay, before, sebab saya dah terlepas yang first question tadi kan, I supposed to brief sikit tentang apa itu NGO dan fungsinya. So I believe mungkin saudara Mizan tadi dah pun kongsi apa itu literally ataupun secara teknikalnya apa itu non-governmental organisation. So let me just focus on the second question. So the question was kepentingan NGO dalam perancangan pembangunan negara, betul? Okay, kalau kita tengok tentang kemajuan negara ini, konteks dia terlalu besar. It could be economic, could be social, education. So terlalu besar skop dia. So let me just narrow it down. I will just talk about social, kemajuan sosial. Okay, according to Stephen Hines, I think everyone knows him, the founder of ataupun presiden Rockefeller Brothers Fund kan? Rockefeller Fund. Di mana dia klasifikasikan tiga kepentingan NGO dalam perancangan pembangunan negara, sebab NGO ni yang pertamanya dia mewujudkan ataupun membuka peluang kepada masyarakat untuk berorganisasi. Dan selalunya platform NGO ni akan reflect balik kepada negara tentang ataupun dia mencerminkan balik kepelbagaian sesebuah masyarakat. So it usually created or established by a group of people yang berasa bertanggungjawab untuk membantu ataupun membantu sesetengah ataupun individu yang suffer pada ketika itu. So objektifnya usually betul lah mempromosikan nilai-nilai sosial dan matlamat sivik kepada mereka yang merangkumi, kepada mereka yang memerlukan lah, dan usually merangkumi aspek alam sekitar juga, kesihatan, kemiskinan dan human rights lah kebanyakannya. Dan yang kedua juga, I would say that this NGO ni sebagai satu, dia mengisi kita panggil ruang unik antara sektor swasta yang mementingkan keuntungan dan juga sektor kerajaan yang mempunyai limitasi tertentu. Whereby this NGO usually memainkan peranan lah yang ataupun sebagai entiti bebas. Ataupun we would say that as a watchdog to the government, ataupun watchdog kepada kedua-dua belah pihak, swasta dan government. Dan yang ketiga, kita boleh kata NGO ni dia membolehkan eksperimentasi ataupun perubahan sosial yang tidak dapat ataupun tak akan dilaksanakan oleh sektor awam maupun swasta.
This is because maybe sebab organisasi NGO ni mampu mengambil risiko dari aspek kepentingan ekonomi yang mana swasta biasanya takkan mampu untuk take up the risk on economy, and also risk terhadap political ataupun kerajaan tak boleh nak take up the risk dari segi kepentingan politik. So kalau kita tengok contoh sejauh mana boleh pergi, kita boleh refer pada Mercy Malaysia for example. Dr. Jamilah Mahmud sebagai founder Mercy Malaysia kan. To a certain extent apabila berlakunya krisis COVID baru-baru ini, dia antara orang yang menasihati kita punya Prime Minister macam mana nak handle this krisis kesihatan and what not. Itu daripada segi kesihatan lah, dan saya percaya terlalu banyak lagi NGO lain yang bergerak ataupun berjalan atas motif-motif tertentu dan objektif tertentu, dan mereka ni apabila dah terlalu lama on the ground, they have some sort of database ataupun they have some sort of impact study that they have done, dan perkara-perkara itu biasanya perlu sangat dibentangkan kepada government, dan government kena ambil dasar-dasar tu untuk diimplikasikan ataupun dijadikan polisi di peringkat negara. Jadi saya rasa saya menjawab soalan Tuan Moderator. Ya, betul. Apa yang Puan ceritakan, apa yang boleh saya simpulkan, NGO ini seumpama the bridge of connection between the people, between the community towards the private sector and also the government. I think ini satu metafora yang sangat bagus untuk menggambarkan bagaimana fungsi dan peranan NGO itu boleh dimainkan di peringkat community. Jadi seterusnya saya bawa ke pula kepada Saudara Mizan. Berdasarkan apa yang Puan Munirah katakan, di mana NGO itu sebagai satu platform untuk masyarakat, untuk community berinteraksi dengan kerajaan, sektor swasta dan sebagainya. Tetapi pada pandangan Abang Mizan, kenapa sesetengah NGO itu sering disalah anggap ataupun ada yang dituduh sekadar mengaut untung, ada yang digelar shop sendiri. Jadi bagaimana untuk sesebuah NGO itu dapat memastikan bahawa peranannya difahami atau sekurang-kurangnya rakyat tahu wujudnya NGO ni, apa fungsi dia. Jadi bagaimana cara untuk NGO ini bertindak sedemikian? Okey, terima kasih dengan soalan tu daripada kanan. Soalannya adalah berbunyi macam mana nak memantau NGO-NGO ini. Ada yang mungkin menyalahgunakan dana, betul tak? Okey, untuk setiap pertubuhan kerajaan ini seharusnya dipantau. Ada banyak juga NGO yang menyalahgunakan dana yang mana dah diperuntukkan oleh kerajaan, pihak swasta, dan NGO ini dah ditubuhkan lama. Sebab itu kita berbalik kepada diri kita, kepimpinan yang ada. Di pertubuhan persatuan-persatuan yang ada ini, di sini dah anak-anak muda ingin melihat sebelum mereka masukkan diri mereka mungkin menjadi ahli politik ataupun ahli parlimen pada suatu hari akan datang. Mereka bertanding sebagai ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi di peringkat itu sebelum itu mesti ada NGO. Ramai anak-anak muda tahu satu persatuan ini, ramai yang ada. Jadi kita berharapkan mereka ini dipantau. Ya, mereka harus buat mesyuarat tahunan, membentangkan perbelanjaan yang telah dibelanjakan daripada awal tahun hinggalah hujung tahun, dan semua ahli-ahli di dalam NGO itu, di dalam persatuan itu harus tahu apakah yang dibelanjakan. Waimah membeli sekilo gula pun, ahli-ahli yang berdaftar dengan NGO itu haruslah tahu, dimaklumkan oleh peringkat pimpinan tertinggi di dalam sesebuah persatuan itu. Jadi maka bila di situ kita buat kita boleh lihat penyata kewangan, penyata kira-kira apakah yang telah dibelanjakan, di situ kita dapat pantau. Jika tidak buat perkara itu, mereka setiap hari pimpinan-pimpinan, di situ kita memilih pemimpin yang baik. Tak semua ada yang, semua orang Malaysia, rakyat Malaysia semua baik-baik. Tetapi
ada segelintir mungkin terlepas pandang, mereka terlepas nak buat mesyuarat, mereka terlepas nak menyatakan perbelanjaan dan sebagainya. Kita sebagai ahli, kita ada hak. Anak-anak muda di luar sana harus ingat, kita sebagai ahli persatuan, kita ada hak untuk bertanyakan sesuatu mengenai persatuan yang telah kita sertai. Jadi kalau kita pun ahli yang tidak mengambil tahu, bagaimana kita nak pantau sesebuah NGO itu boleh bergerak dengan baik ataupun tidak. Terutama mengenai masalah kewangan. Ini sangat penting di mana-mana sekalipun. Ini yang sering berlaku. Jadi bermula di situ, ingat anda punya suara. Waimah di dalam parti politik, persatuan yang anda sertai, anda ada suara. Berbincang bersama kawan-kawan yang lain, bagi tahu bukan ketidakpuasan hati, bagi tahu apa yang harus dilaksanakan. Bentangkan setiap ujung setahun, bentangkan perbelanjaan, kami ingin tahu. Di situ ada pantauan. Dan saya kira di sini dah bermulanya untuk pemimpin-pemimpin muda melangkah ke hadapan, melangkah lebih jauh lagi. Saya belajar pun taklah tinggi mana, tak tinggi. Saya lebih ingin melihat kepada anak-anak muda di bawah yang tidak berkesempatan melanjutkan pelajaran tinggi. Mereka-mereka ini jangan dipandang enteng dan remeh. Jangan dipandang mereka ini tidak berpelajaran, tidak boleh menyertai persatuan, tidak masuk universiti. Jangan. Mereka ini dah punya suara yang tinggi. Ya, jadi bila tidak ada peranan-peranan ketua-ketua yang di atas ini, tidak melihat mereka mahu pergi ke mana. Jadi bagi saya di bawah ini harus ditekankan, harus lihat ke bawah. Bukan makna yang main motor dan sebagainya yang tidak ini apa semua. Mari ayo sertai NGO, mana-mana NGO sekalipun, anda punya hak supaya NGO itu tidak melencong ke perkara lain menggunakan dana-dana yang telah diberi oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta. Jadi kita rugi kat situ. Supaya kita harus, bila dapat dana tu, kita boleh bantu orang-orang yang memerlukan, tetapi tidak sampai. Saya ingin tekankan, anda punya hak dalam persatuan. Jadi suarakan suara anda di peringkat atasan supaya NGO-NGO yang ada di ketika ini, yang anda sertai, tidak buat perkara-perkara tidak elok. Itu antara salah satu yang saya nampak lah, supaya tidak pergi ke tempat lain, tidak menyalahgunakan apa yang telah diberikan. Ramai NGO menyalahgunakan kuasa demi kepentingan peribadi kadang-kadang. Jadi yang penting, hak anda sebagai ahli di mana-mana persatuan, di mana-mana NGO sekalipun. Saya dah menjawab juga soalan ni pihak moderator. Ada tambahan soalan pun insyaAllah boleh. Di sana tu. Sebenarnya jawapan yang diberi oleh Abang Mizan adalah sangat bagus. Tetapi poin yang saya tertarik ialah mengenai anak muda atau mahasiswa. Kita tengok contohnya, macam mana kalau contohnya macam mana kalau mahasiswa ataupun anak muda ini dia ada kekangan dari segi kewangan untuk pergi menyertai program-program NGO. Dan kita juga tahu bahawa mahasiswa di universiti mereka ada aktiviti di universiti itu sendiri. Jadi macam mana dia nak imbangkan antara NGO di luar kampus dan juga aktiviti dalam kampus? Pada pandangan Abang Mizan. Okey. Pandangan saya untuk mahasiswa yang ingin menceburi mana-mana NGO dan persatuan di luar. Kita berharapkan kepada pihak Institut Pengajian Tinggi, awam maupun swasta, dekan-dekan memberikan kelonggaran, maksudnya memberikan kelonggaran pada mereka ini untuk menyertai pertubuhan-pertubuhan yang ada di luar sana. Ya, faham, memang ada di mana-mana IPTA dan IPTS, memang ada persatuan. Bila kita beri kelonggaran kepada anak-anak muda ini untuk berpersatuan di luar kampus, mereka boleh membuka minda kehidupan di luar ini. Inilah realitinya, dan mereka akan bergaul dengan usia-usia yang lebih berusia daripada mereka. Bila bergaul dengan usia daripada mereka, secara tidak langsung tahap pemikiran mahasiswa kita semua ni, mahasiswi, secara tidak langsung menjadi matang. Ya?
Di Malaysia ini ramai yang takut ingin berkomunikasi di luar, berkomunikasi dengan orang awam. Mereka takut jadi mau ke belakang. Jadi melalui penyertaan NGO ini, pihak-pihak IPT dan PTS, pensyarah-pensyarah, dekan-dekan harus memberikan kelonggaran pada mereka dengan syarat-syarat yang tidak melanggari perjalanan di dalam kampus. Selagi tak melanggar peraturan di kampus, boleh sertai. Kerana bagi saya, bila sertai persatuan yang ada di luar daripada kampus, secara tak langsung mahasiswa-mahasiswi mereka ini bergaul dengan kehidupan sebenar yang berada di luar daripada kampus. Ada jumpa doktor, ada jumpa mekanik motor, ada jumpa pelbagai orang di luar sana. Jadi bila mereka keluar daripada kampus, mereka sudah kurang-kurangnya mereka bersedia dengan kehidupan realiti di luar ini. Susah rupanya nak cari duit. Jadi macam ni cara rupanya nak mencari rezeki. Macam ni rupanya nak membantu orang susah. Kita lebih kepada realiti. Ya. Pendidikan penting, sangat penting pendidikan. Tapi dengan melalui NGO inilah kita dapat bersama-sama menghubungkan pelbagai kaum, etnik kaum, Cina, India, ya, Kadazan, Iban, dan sebagainya. Kita mempelajari budaya-budaya agama lain, kita mempelajari etnik-etnik, banyak perkara yang boleh dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi ini. Tidaklah bila dah habis belajar di pihak IPT dan PTS, mereka rasa takut, hanya pergi hantar resume dan mencari kerja. Bila tak dapat kerja, rasa frust dan rasa macam fed up. Tetapi bila mereka bergaul dengan NGO di luar ini, mereka banyak dapat mempelajari kehidupan realiti harian ini lebih bermakna sebenarnya yang perlu dijalani. Jadi saya berharap pihak IPT dan PTS beri kelonggaran kepada mahasiswa-mahasiswa ini seperti mana macam di luar negara, mereka biarkan pemuda-pemuda hidup siap di luar sana pergi bergaul dengan peserta-peserta, belajar apakah kehidupan realiti yang ada di luar sana. InsyaAllah di situlah kita akan belajar menjadi pemimpin, terutamanya anak-anak yang muda. InsyaAllah. Itu saja. Kita moderator. Okay, terima kasih banyak kerana memberi ulasan daripada perspektif mahasiswa. Jadi teruskan pula kepada perspektif ahli politik pula. Jadi saya nak tanya kepada Puan Munira. Pada pandangan Puan kan, adakah wajar ataupun wujudnya satu keperluan untuk ahli politik menubuhkan ataupun menganggotai mana-mana NGO sedangkan mereka boleh berkhidmat melalui pusat khidmat komuniti masing-masing, ataupun ada sesuatu perkara lain yang saya tak nampak di segi perkara ini? Silakan. Mozu. Pendapat saya lah, kalau kata wajar ataupun tidak, kalau kita tengok balik pada prinsip penubuhan NGO ni sepatutnya bebas daripada mana-mana control of government. Tetapi bila look at the modern society sekarang ni, saya percaya ada juga keperluannya. Sebagai contoh, kita ada sekarang penggerak komuniti negara kan di bawah KPKT. Kebaikan yang saya nampak di sini ialah apabila NGO itu attached dengan political parties ataupun government itself, kita boleh kata communication tu akan lebih cepat dan lebih efisien. Dan apabila struktur ni juga, for example, dalam, saya suka ambil contoh penggerak komuniti negara ni sendiri, sebab walaupun di NGO tapi struktur yang kita build ni adalah lebih kepada government punya struktur, di mana kita ada representatif di setiap konstituensi, for example. Jadi suara daripada grassroots ataupun suara daripada rakyat itu sendiri bagi saya lebih cepat didengari, dan masalah-masalah itu juga akan lebih cepat, lebih efisien untuk diselesaikan. Kalau nak kata daripada segi kontrol ataupun macam mana kita boleh kontrol the NGO itself supaya tak serve political parties ataupun partisan punya purposes, kita balik pada SOP kita. We have to be transparent. If we're taking the money or taking the fund from government itself, we have to declare. Kita ada report dan setiap tahun proses yang macam biasa, dan perlu ada SOP yang sama macam mana NGO lain yang tidak berkaitan dengan government.
Kerana saya percaya walaupun kita kata it should be bebas daripada government, tapi kita kena ingat juga political parties ni ataupun government itself, dia ada limitation dia tertentu. Confirm ada limitation walaupun you talking about government, they have power and what not, tapi dia memang ada limitation, and somehow dia ada risk on political status quo, for example, yang dia tak boleh pertaruhkan. Dan apabila kita ada NGO macam ni, NGO tu boleh untuk meneruskan ataupun kita panggil atau boleh meneruskan dan menjadi kempen sorry, I lost my vocab. Okay, kita boleh menjadi ataupun membantu dalam kempen advokasi yang mana kita tahu memang government ada limitation dia sendiri. Saya rasa itu sahaja kot pendapat daripada saya tentang soalan Merza tadi. Itu satu ulasan yang sebenarnya membuka satu perspektif baru bagi mereka yang tidak faham. Jadi saya rasa tapi kan macam mana kalau ada juga orang yang masih berfikiran bahawa NGO itu merupakan proksi kepada parti politik. Jadi apa yang Puan boleh katakan mengenai perkara ini? Bagaimana untuk kita menangkis pemahaman orang bahawa NGO itu tidak semestinya parti proksi kepada parti politik semata-mata? Okay. Seperti yang saya katakan tadi, bila NGO itu ditubuhkan, matlamat dia kena jelas. Vision dan mission tu mesti clear. Dan segala direction yang kita buat tu adalah berlandaskan goal yang kita nak achieve. And of course, dia punya goal tu mesti adalah untuk kepentingan awam, bukan kepentingan parti politik. So, apabila ada pertuduhan yang mengatakan NGO itu adalah proksi kepada political party tertentu, bagi saya lah itu tidak menjadi masalah sangat, sebab persepsi masyarakat itu sepatutnya tidak membantutkan kita untuk menjalankan kerja-kerja amal kita. Dan yang kedua, kalau mission kita jelas, be whatever people want to say, I will make sure I will work to achieve the milestone ataupun goal yang kita dah tetapkan. And at the end of the day, dia bukannya serve ataupun bukannya benefit political parties, tapi benefit rakyat at the grassroots. Itu jawapan saya. Itu bagus jawapan. It's actually a very good point. I like it. Saya rasa Mizan pun setuju pun dengan point Nira tadi. Betul. Sebab point Nira dia dah lama berkecimpung dalam NGO ini, jadi banyak point yang dia perlu kongsikan kepada anak-anak muda, pemuda-pemuda di seluruh Malaysia. Jadi itu a good point lah sebenarnya. Betul. Kadang-kadang anak muda ni dia senang terpengaruh. Apa-apa yang orang cakap dia dengar je. Jadi kalau ada orang pengalaman macam Puan Nira ni cakap, insya-Allah bolehlah kita ubah mindset setengah orang, setengah anak muda ni. Betul, ubah pemikiran mereka, insya-Allah. Jadi Lalang dah cakap pasal anak muda ni, saya tanya Abang Mizan pula. Daripada perspektif pembangunan negara, macam mana anak muda boleh membantu NGO ini daripada langkah yang proaktif, langkah efektif untuk memastikan sesebuah NGO itu efektif, ada gaya profesionalisme dan juga reachability kepada community. Jadi pada pandangan Abang Mizan, macam mana anak muda akan boleh contribute kepada NGO ni? Silakan. Maksudnya macam mana anak muda ingin contribute pada NGO ni? Yes. Okay. Tidak semestinya tidak semestinya daripada aspek mahasiswa saja. Ini boleh kira daripada aspek anak muda lain. Contohnya mereka yang lebih muda, sekolah barangkali, yang umur UDI 18 kan? Okay. Jadi di situ berbalik kepada tadi, tahap kepimpinan. Mana-mana NGO yang dianggotai oleh anak-anak muda yang ketika ini yang mungkin dah umur 25 ke atas, kita harus pertontonkan sikap kita. Kita harus pertontonkan cara kita mengendalikan sesebuah NGO itu dengan yang baik. Ya. Banyak NGO di dalam negara Malaysia ini. Jadi kita sebagai pemimpin, NGO ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin. Ya. Kita ingin memimpin ni bukan mudah, susah tau nak memimpin. Jadi bermula dengan NGO ini, kita
Kalau contoh persatuan ataupun NGO anak muda, kita buat program-program di sekolah, kita terapkan nilai-nilai murni, kita terapkan nilai-nilai yang baik kepada mereka, bagaimana cara untuk kita berpersatuan, ya, jangan bergaduh. Maksudnya itu adalah sifat-sifat warga negara Malaysia ini sangat harmoni. Kita tahu negara Malaysia kita ini berbilang kaum, sangat harmoni. Kita boleh hidup dengan berbagai kaum tapi kita harmoni. Jadi kita terapkan kepada pelajar-pelajar di bawah sana. Tadi dengan IPT dan PTA, sekarang ni kita terapkan kepada adik-adik sekolah kita. Apakah kepentingan NGO ni? Bukan sekadar nak pergi ride motor saja, bukan. Tidak. Keharmonian, etnik apa bagai kaum, bagaimana kita nak membantu orang susah. Kita, bagi saya, the point kita adalah terapkan nilai-nilai murni ini. Kita pertontonkan organisasi kita ini betul-betul serius untuk kehadapan. Betul-betul serius untuk membantu melaksanakan kerja misi yang telah ditetapkan oleh setiap NGO yang ada, seperti saudara Munira cakap tadi. Misi setiap NGO itu haruslah terang, clear. Apa NGO kita ni nak buat? Untuk apa dia ditubuhkan? Ya, ditubuhkan untuk ini, kalau clear, cantik, maka kita start-ilah. Jadi di situ kita berdidik di peringkat sekolah, lepas peringkat sekolah masuk di peringkat universiti, lepas peringkat universiti mereka akan masuk di peringkat kehidupan realiti di luar sini, dan selepas itu jika mereka boleh ke hadapan lagi, masuk pula di peringkat menjadi pemimpin negara yang cemerlang pada satu hari nanti, insyaAllah. Tuan Moderator. Okey, banyak. Okey, jadi di peringkat sekolah semua perlu diberi pendedahan lah ni maksudnya, ya? Pendedahan itu penting. Tak kisahlah main bola ke apa ke, NGO ini maksudnya kita berorganisasi. Kita kena beri pendedahan pada mereka. Satu lagi saya nak kongsi, ramai di antara kita tidak memahami organisasi. Contohnya kita tinggal di mana, kita tidak faham organisasi. Paling senanglah pihak berkuasa tempatan. Ramai yang tidak memahami pihak berkuasa tempatan. Mereka hanya marah, tak dapat lesen nak berniaga. Sebenarnya ada sebab dan sebagainya. Setiap pihak berkuasa tempatan itu ada zon masing-masing yang diwakili oleh ahli majlis masing-masing. Sebelum kita pergi ke ahli dewan undangan negeri, kita ada ahli majlis. Jadi kita kena fahamkan mereka. Kita juga punya organisasi yang penting. Contoh, kita duduk dekat taman dekat Ceras, Bandar Tun Razak contohnya. Di bawah Bandar Tun Razak tu siapakah ahli majlis contohnya? Siapakah ketua komuniti di situ? Jadi bila mereka ini belajar organisasi, mereka tidak akan menyalahkan pihak berkuasa tempatan. Mereka tidak akan menyalahkan, contoh saya ambil, okeylah saya duduk di bawah Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Jadi saya duduk di zon 15 contoh. Jadi saya tidak boleh menyalahkan ahli-ahli majlis itu, sebab kita kena faham organisasi. Niat saya ialah mendidik mereka ini mengenal organisasi sebelum mereka keluar ke tempat lain. Menjaga hal pokok, menjaga hal longkang taman, menjaga perlesenan. Sebab di bawah pihak berkuasa tempatan, mereka ingin membangunkan bandar itu daripada daerah kepada perbandaran, daripada perbandaran kepada bandaraya. Jadi bila kita faham konsep itu, kita sayang kawasan kita. Jadi bila kita tak faham konsep organisasi itu, kita akan menyalahkan, ini salah itulah, ini salah majlis ni lah, ini salah itulah. Sebenarnya tidak. Sebab kita tak faham organisasi. Siapakah kita kena lontarkan masalah, ke manakah kita nak lontarkan masalah. Itu saya nak berkongsi sangat benda itu, agar anak-anak muda di luar sana, kita pelajari organisasi di kawasan tempat kita tinggal, agar tempat kita tinggal itu harmoni. Nak jumpa orang ni, kita boleh jumpa Puan Munira sebagai ahli majlis contoh. Jadi mereka boleh terus berhubung. Itulah fungsi-fungsinya, memahami organisasi di tempat kita tinggal, di tempat kita diami itu. InsyaAllah, dia mungkin akan datang kita akan berkongsi pula benda itu, insyaAllah. Okay. Baru unmute. Apa pandangan Abang Mizan kalau setiap majlis perbandaran tu wujudkan satu portfolio anak muda, ataupun memang dah wujud sebelum ni? Okey, benda tu memang dah ada.
di dalam Selangor memang sudah diwujudkan di zaman waktu pemerintahan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ketika itu Menteri Besar, kita telah wujudkan terus. Waktu itu Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Azmin Ali mewujudkan penggerak belia tempatan. Maksudnya penggerak belia tempatan ini mereka marking one to one setiap zon yang ada. Mereka berjumpa terus dengan belia-belia, kau ada masalah apa? Aku ni lah, kawasan aku nak beli bola. Nak beli bola takraw 2 biji, contoh. Jadi di situ penggerak belia ini mereka mempunyai satu setiap tahun ada juga dana seperti ahli majlis. Mereka juga ada allowance. Ya, perkara ini sangat berjaya pengurusi PEBT ini, penggerak belia tempatan. Ya, kalau di bawah majlis itu ada 24 zon dan 24 zon itu juga ada pengurusi belia di setiap zon. Jadi mereka membantu mendengar suara-suara ini, anak-anak muda di bawah ini. Mereka ada, ini adalah salah satu perkara yang berjaya di peringkat Kerajaan Negeri Selangor yang telah membuat satu penggerak belia tempatan ini. Saya dulu bermula dengan penggerak belia tempatan di zon 7, saya ingat lagi. 8 tahun lepas saya ingat. Jadi di situ mendidik kita menjadi pemimpin, membantu anak-anak muda di bawah ini, segala biasalah anak muda ni apa lagi dia nak sukan dan nak buat program ride motor. Jadi bila ada suara-suara ini, mudah mereka akan membantu majlis, dia pergi ke majlis, mereka buat kertas kerja, bagi pada majlis terus bantu untuk melaksanakan apa hasrat dan hajat oleh anak muda yang berada di sekitar kawasan yang kita tinggal itu. Itu inisiatif yang bagus dimulakan oleh Datuk Seri Azmin Ali. Saya rasa boleh start buat benda yang sama. Macam saya kat Perak pun teringin juga nak join ni, aktiviti macam ni. Boleh contribute untuk masyarakat kan. Ya, contribute. Betul. Okay. Ni saya tanya Puan Munirah pula sekarang tentang anak muda lagi. Kita masih mengambil kira perspektif anak muda. Pada perspektif Puan Munirah, adakah anak muda generasi kini yang kita panggil millennials, okay boomers, adakah mereka mengambil perhatian ataupun peka mengenai peranan sesebuah NGO ataupun kewujudan sesebuah NGO? Ada yang berpendapat NGO ni untuk dia cari kerja saja, ada yang berpendapat tak ada faedah pun join sebab dia sukarelawan. Cuma mereka tak nampak dari segi aspek pembangunan sosial. Jadi macam mana cara untuk kita mengatasi perkara ini, Puan Munirah? Okay, Mozu. Now when we talk about anak muda, sama ada dia bagi perhatian ataupun tak, for me, of course there are two types. Yang pertama yang beri perhatian, yang kedua tak diberi perhatian, because I don't have the right numbers ataupun I couldn't find any study that have been done macam mana penerimaan anak muda terhadap NGO. Tapi I believe, now let us focus kepada yang tidak memberi ataupun yang tak peka tadi tu. Okay, when we talk about NGO dengan anak muda, ada satu stigma yang bagi saya kita yang dalam NGO ni sepatutnya kena put more effort to fight away. Stigma yang pertama ialah when we talk about NGO je charity. Bila cakap NGO je volunteer, tak ada faedah, tak ada allowance. And sometimes benda ni juga stigma daripada keluarga sendiri. Contoh kalau kita bagi tahu parents kita, okay, we currently busy dengan NGO ni semua, kadang-kadang parents ni yang tanya, you sibuk-sibuk tu ada gaji tak? Ada allowance tak? So stigma tu sebenarnya dah ada lama, walaupun bukan di kalangan anak muda tapi di kalangan orang dewasa sendiri ataupun the earlier generation sendiri. Jadi they're not being supportive enough untuk suruh anak-anak dia aktif dalam bidang NGO. Sebab kalau kita kata tentang ada gaji ataupun tak, ada allowance ke tak, that comes second. Actually NGO ni adalah satu platform yang sangat baik untuk anak muda untuk mempelajari banyak benda. Leadership and how to do your social project, how to do a business development, for example, how to enhance your communication skill, how to speak in public. Semua benda tu you can find in NGO. That's one. Second, probably what I can suggest to fight the stigma is that penggiat NGO ni sendiri kena be more creative.
because we cannot blame the people out there for not knowing ataupun for not really understand what we are actually doing. Because they don't know means that message kita yang tak sampai pada mereka. So let us bermuhasabah balik. Looking at this younger generation ataupun this modern society, we actually kena integrate more with the interdependent apa kita panggil dunia yang semakin kita panggil berubah, apa dipanggil banyak norma-norma baru dalam berpersatuan. Contohnya macam hari ni, dulu kalau forum je kita kena pergi kat sekolah apa semua, get pentas untuk adakan forum-forum begini kan. Sekarang kita boleh do online, everyone can reach us. So kita sendiri yang kena kreatif, cuba ubah sikit kita punya method dalam gerak kerja kita. Sebagai contoh, sebagai contoh, we have to be very connected dengan anak-anak muda di luar sana. Sebagai contoh contoh apa saya nak bagi, sekejap saya fikir. Okay, sebagai contoh, there is one NGO, Landscape Malaysia. If you guys ever heard lah, dulu I pernah bekerja dengan Landscape Malaysia ni, then I left, but then one of my friend yang stay inside did a lot of creative things. Sebab bila dia buat NGO Landscape Malaysia, they always think about buat apa, tanam-tanam, mempertahankan forest and what not kan. Tapi sebenarnya itu ada platform yang sangat baik, dan cara mereka untuk mendekati anak muda ialah apabila mereka berkolaborasi dengan satu fashion brand which is Pop Look. So what they did was dia berkolaborasi menghasilkan satu design tudung di mana printed tudung tu adalah nama-nama leaves ataupun nama-nama tumbuhan yang ada dekat hutan sana. So from there, dia orang dapat kata Pop Look punya followers, which is anak-anak muda kita perempuan kan sekarang umur 25 tahun ke bawah, seronok berfashion and seronok nak bercantik apa semua, shopping. So dia orang dapat kata this market, and this market apparently knows what is Landscape Malaysia, and they join Landscape Malaysia. So itulah maksud saya, macam kita NGO ni kena be creative to reach them, and we cannot put blame on them for not knowing what we are doing. Ya, itu saja perkongsian saya. Itu macam mana dia kata dah, kreativiti sesebuah NGO itu juga saya setuju memberi pelbagai kebolehan untuk NGO itu reach kepada anak muda. Tetapi kadang-kadang ada juga anak muda yang tidak mahu di reach, yang macam mana NGO cari dia pun dia tak nak juga. Jadi adakah masih ada harapan untuk segelintir mereka yang macam ni pada pandangan Puan Munirah? Okay. Pada pandangan saya lah, kalau kita nak kata that kind of anak muda, first kita ingat bila kita masuk ke sesuatu kawasan tu, ataupun kenapa anak muda tu tak nak, walaupun kita cari dia tak nak, then we have to remember because kita are not coming from their circle. You get what I mean? So what we can do is that to get one representative from the community to talk on behalf of us. Maksudnya kita kena recruit dia dulu, and then kita bagi training pada dia, and then dia ni yang akan secara tak langsung akan tarik anak muda. Saya bagi contoh lah, sebagai contoh, kalau I ni as a mother yang ada 4 orang anak, ada husband, lepas tu I talk about I bercakap kepada young single parent, for example, young single mom for example, that you have to step up, you have to be empowered, you have to do this, do that, you have to fight, blah blah blah. Diorang akan rasa macam I am not that relevant to talk about it because I'm not come from that group. They will say like macam, you tak apalah, you have a very good support system, you tak apalah, you ada very good husband yang always support you, dah. You know, so what we can do ialah mendekati mereka dengan cara lain in which to find one key person so that they can talk on behalf of us. Itu saja. Terima kasih banyak Puan Munirah. Good. Puan, ada satu soalan dekat bahagian komen yang saya nampak ditujukan kepada Puan daripada saudara Julius Allen. Julius. Okay, jadi saudara Julius bertanyakan bahawa daripada aspek undi 18, belia yang bakal mengundi pada PRU yang akan datang, adakah wajar untuk kita mengatakan bahawa mereka ini
akan membuat keputusan yang matured dan betul, ataupun adakah mereka akan terpengaruh dengan budaya politik rasuah, or what we often hear sebagai goodies. Ini ditujukan kepada saudari Munira. Apa pandangan saudari Munira daripada aspek ini? Kalau kita kata anak muda ini akan membuat keputusan yang matang ataupun betul kan, bagi saya lah it start from us. Kalau kita sendiri tak percaya bahawa mereka ini tak akan membuat keputusan yang betul dan matang dan akan dipengaruhi dengan budaya politik and what not, it means that kita dah ada pre-assumption ataupun kita panggil apa, assumption lah, pre-assumption about them dan diorang tak matang. So therefore, macam kita parents lah, cuba look at from parents punya perspektif. Kalau kita keep on kata dan tak percaya anak kita at one day will do a right thing, we don't have that kind of trust to them, it means kita sendiri yang akan menutup ruang untuk beri education yang baik ataupun memberi exposure yang betul kepada anak-anak kita. So termasuk juga dengan undi 18 ni. I know it have been debated for quite some time. Bagi saya, kita kena bergerak ke arah negara maju. Let me just share with you about our NGO Girl to Leader. Girl to Leader ni ialah satu platform di global, di bawah World Women Political Leaders, di mana setiap negara-negara akan ada Girl to Leader yang mereka initiatekan dengan harapan memberi early exposure pada mereka, memberi training awal kepada mereka supaya satu hari dapat menjadi pemimpin. Dan kita dekat negara lain, it start with girls umur 11 tahun tau. 11 tahun, because bagi mereka 11 hingga 15, 16 ni adalah waktu mereka untuk absorb all the knowledge and all the skills. And bila umur 18, 19 dah sepatutnya belajar membuat keputusan. Tapi di Malaysia pula, looking at our aspect, kita masih lagi macam buka registration tu pada young girls yang berumur 16 tahun. Tiada 11 tahun ataupun 16 tahun ke bawah. Dan this girl from other country, what we heard that mereka ni walaupun umur bawah 11 tahun, 12 tahun, they already have a kind of cita-cita ataupun ambition apa yang mereka nak jadi. They would ever say, saya nak jadi Perdana Menteri perempuan yang pertama dekat negara tu. Saya nak jadi ahli majlis, for example. Saya nak jadi setiausaha politik. So what I'm trying to say is that negara kita ni je yang sebenarnya tak bagi cukup exposure pada anak-anak muda ni, ataupun jadi bila transition tu agak lambat untuk membenarkan mereka ni mengundi 18. Jadi bila adanya desakan untuk undi 18 ni, bagi saya it's already a good start untuk kita lebih cepat menuju ke arah negara maju, yang mana one of the indicator can be anak muda benar-benar faham tentang politik, tentang sosial, tentang ekonomi dan sebagainya. Itu sahaja kot. Jadi berdasarkan Kak Munira, NGO ini boleh menjadi satu platform kepada anak muda untuk tahu tentang proses demokrasi di Malaysia sebelum pelaksanaan undi 18. Jadi saya nampak perkara ini ada kaitan dengan soalan daripada penonton, iaitu daripada saudari Nakia Azizan. Saudari Nakia tanya bagaimana untuk menarik lebih ramai wanita muda atau wanita muda untuk menyertai NGO. Sebagai wanita muda, beliau ada limitation untuk aktif dalam NGO. Mungkin ada tips ataupun cara yang lebih mudah untuk beliau, iaitu wanita muda, untuk join lebih banyak aktiviti bersama NGO. Silakan. Okay, sebagai wanita muda ada limitation untuk aktif dalam NGO. Okay, ini saya kira adalah satu challenges ataupun satu problem yang agak biasa, yang mana bagi saya wanita muda yang ada kesedaran sahaja mereka akan cuba sebaik mungkin untuk aktif dalam NGO kerana mereka tahu itu adalah satu platform yang they can grow daripada pelbagai aspek. Jadi untuk wanita muda kat sana yang merasakan masih lagi ada limitation, you have to find ways. Kalau you betul-betul nak, for me, kalau you betul-betul nak tapi you ada limitation,
you have to identify what is your real limitation. If you are a wanita muda yang belum berkahwin, you would probably ada masalah dari segi family tak bagi join. So you have to find a very good communication to tell them apa sebenarnya yang you dapat. Sebab sometimes parents ni dia nampak, you have to macam you have to be smart in understanding what is the challenges and kenapa perkara tu berlaku. Sebagai contoh tadi saya cakap parents tak bagi. So parent akan rasa macam benda tu buang masa, you akan penat, you nanti tak concentrate pada belajar for example. Lepas tu nanti tak ada allowance and what not. So you have to convince your parents apa sebenarnya you akan dapat and tell them what is the ROI, return of investment. So your investment dalam aktif dalam NGO ni ialah masa, tenaga, duit mungkin juga untuk bergerak ke sana ke sini. Tapi tell them in a bigger picture, apa return of investment yang you dah invest masa dan tenaga untuk aktif dalam NGO tadi tu, apa dia punya return. So the return would be you will exposed to a variety of network. You get more knowledge. You get to know more people that one day you might need their help. You might need their collaboration and whatnot. And third, it is a very good platform for you to grow, untuk bercakap. For example, kepimpinan, contohnya dari segi ekonomi pula, of course it will boost your resume. Sebagai contoh adik saya ada adik yang masih lagi belajar di UiA. Saya tahu dia pun mengalami masalah ni. Jadi what I always advise her is to tell parents apa sebenarnya return of investment yang dia dapat. Itu daripada segi anak muda ataupun perempuan muda, wanita muda yang belum berkahwin lah. Kalau yang dah berkahwin ni lain pula cabaran dia. So sebab cabaran dia ialah lagi berat bagi saya, iaitu satu stigma, satu challenges yang bukan lagi challenge tapi dia macam tabu juga for you to talk about, in which perempuan ni dah kahwin, so you just better stay at home. So try to convince your husband that you as a person, your responsibility or your contribution is not only to the family but to the society. Ada perempuan, especially Muslim lah, dia merasakan seperti perempuan ni nak masuk syurga senang. You just stay at home, please your husband, jaga anak-anak, insyaAllah mudah untuk you masuk syurga. Tapi dia lupa ke sebenarnya kenapa ada watak-watak Sayyidatina Aisyah, kenapa ada watak-watak Khadijah? What are these people doing dulu? So, mereka ni sebenarnya adalah tunjang kata masyarakat. Dan betul ke kalau kita ni just duduk dekat rumah, tak aktif NGO, just stay at home, fokus pada family, tapi jiran sebelah kita kelaparan, jiran sebelah kita abused for example, kita tak tahu pun dia kena dera hari-hari dengan husband dia ke and what not, dia sakit for example, tak ada duit. So di mana datangnya pemahaman bahawa kita ni perempuan bila dah kahwin just stay at home so that easy for you to masuk syurga? Ya, so saya dah jadi ustazah pula sekarang ni. Tapi I hope you understand my point lah. Okay, Mazu. Okay, terima kasih banyak. Itu bagus sebenarnya. Saya kagum lah dengan Kak Munira ni. Point beliau memang macam mana kata pengalaman dalam NGO. Pengalaman dia memang invaluable prize. Saya rasa Kak Munira boleh ajar lagi kot anak muda macam kami ni. Wanita-wanita muda. Mereka yang masuk syurga kan. InsyaAllah. Ni Abang Wizan, ada soalan daripada saudara Kenneth Sumal daripada Sarawak. Saudara Kenneth, kena sebut Kenneth kot. Beliau tanya dua soalan. Pertama sekali, beliau berasal daripada Sarawak, di mana kawasan beliau kurang belia untuk menggiatkan diri untuk mengikuti aktiviti NGO. Tidak ramai yang berminat untuk menyertai NGO, lebih-lebih lagi NGO yang align themselves dengan political party or proxy party. Jadi ada nasihat tak bagaimana untuk mereka approach targeted youth ni? Dan soalan kedua, selain dari menggunakan social media seperti forum kita pada malam ini, ada tak perancangan lain untuk turun ke padang, ke akar umbi untuk mempromosikan NGO ini kepada masyarakat? Silakan. Okey, ada dua soalan dekat situ Okey, terima kasih kepada Kenneth Sumal daripada Sarawak. Okey, saya ambil soalan kedua dulu lah. Di mana akar umbi, di mana promosi untuk NGO ni. Sedia maklum kita bermulanya awal tahun tempoh hari, kita
menghadapi satu dugaan yang besar, pandemik COVID-19, dan sehingga ke hari ini kita pemuda negara sendiri ini pemuda negara sendiri, kita masih lagi tak lepas daripada pandemik COVID ini. Jadi pelbagai SOP dan pelbagai benda yang kita harus tunggu dulu. Kita ada perancangan pemuda negara, terutamanya di Selangor ada perancangan, dan pemuda negara pusat pun saya kira ada perancangan yang besar untuk turun ke kawasan-kawasan seperti di Sarawak. Dan di Sarawak pun sebenarnya ada, tapi negeri Sarawak ni besar, memerlukan kesungguhan. Maksudnya nak turun tu kita perlu plan dengan baik, perlu catat dengan baik. InsyaAllah pemuda negara sendiri akan turun di sana selepas selesai isu COVID ini, sebab sekarang kita masih lagi menjaga, kita masih lagi mengikut SOP daripada kerajaan agar kita tidak kembali dengan COVID ini pada tahun nanti, kluster-kluster lain. Mudah-mudahan insyaAllah Malaysia terus bebas. Memang ada perancangan itu untuk kita turun, untuk kita menerangkan kepada mereka yang berada di luar bandar. Kalau di bandar ini mudah untuk berjumpa, untuk bersua, untuk melaksanakan program-program di dalam pasca COVID ini. Tapi di luar sana agak sukar sedikit. Tapi saya kira insya-Allah akan datang kita akan turun, kita akan beri pandangan pada mereka bagaimana kita nak mencuburi, bagaimana hendak bersama-sama dengan NGO ini berjalan membantu bergerak. Sebab kebanyakan mereka sekarang sudah, saya kira anak-anak muda sudah bukan tak nak mahu berpolitik, mereka sudah agak slow sebab keadaan mungkin tidak. Anak muda ini dia mudah, dia akan cepat rasa ada marah, ada tak suka, dia persepsi. Kena pula di ketika ini adalah di mana media sosial, handphone di tangan. Ini mereka dapat membaca segala berita, segala program-program yang ada di tangan, mudah untuk mereka. Jadi saya kira mereka lebih suka bersama dengan NGO, dan insya-Allah kami akan turun ke Sarawak di peringkat-peringkat yang seterusnya, insya-Allah. Jadi yang kedua tadi, apa soalan ni tadi, Mozo? Saya rasa soalan kedua tu Abang Mizan dah jawab dah. Okey, nombor satu tadi. Nombor satu. Teknikal sikit dah. Dia, saudara Kenneth berasal dari lokaliti yang mana beliaunya kurang untuk menggiatkan diri dengan NGO. Oh, okey. Maksudnya di lokaliti beliau kurang yang bergiat untuk bersama dengan NGO kan? Ya. Okey, tak apa. Saya kira di Malaysia ini jalur lebar internet insya-Allah akan terus dipertingkatkan. Jadi saluran-saluran maklumat-maklumat akan kita sampaikan. Saya lihat sendiri pemuda negara di peringkat pusat menyampaikan maklumat-maklumat yang ada, dan kita boleh melayari. Jika kita betul-betul ingin bersama dengan NGO itu, kita akan usaha cuba mencari manakah yang sesuai untuk diri kita untuk bersama-sama. Dan pastikan mana yang kita nak berseburi, persatuan-persatuan yang ada, pastikan mempunyai misi yang baik, perjalanan yang baik, struktur organisasi yang kukuh, agar kita tidak mengikut persatuan-persatuan. Ialah kebanyakan mereka ni sekejap saja menubuhkan persatuan, lepas tu hilang, tidak buat mesyuarat, tidak buat mesyuarat tahunan, perbelanjaan tidak dibentangkan. Jadi gunakan seluas-luasnya saluran internet ini untuk mendapatkan segala informasi-informasi yang ada. InsyaAllah itu saja saya kira. Mozo. Okey, saudara Kenneth, saya rasa Abang Mizan telah menjawab persoalan saudara mengenai lokaliti dan juga approach NGO terhadap anak muda. Jadi saya ada satu lagi soalan kepada Abang Mizan. Ini berkenaan peranan NGO di dalam situasi ekonomi negara kita pasca COVID-19. Bagaimana NGO boleh membantu dalam perancangan pembangunan sebuah negara, contohnya penjana, plan penjana, dan juga untuk bajet 2021. Bagaimana NGO ini boleh membantu kerajaan dalam membaik pulih negara kita selepas wabak berkenaan. Silakan. Saya kira kalau untuk soalan itu,
Pemindah biasa dan NGO ni. Okey, tak apa. Kita sekarang nak buat program pun susah. Diskusi ini seperti ini sangat bagus. Mana-mana NGO kita sarankan agar mereka buat diskusi begini supaya mereka boleh berbincang, berdiskusi bagaimana ingin menaikkan semula ekonomi negara kita, lontarkan idea, ibaratnya ialah bermesyuarat macam ni Jadi sentiasa laksanakan program-program sebegini. Buat live. Sekarang ni media sosial bagi saya pemimpin-pemimpin yang nak ke hadapan, mereka harus ke depan di media sosial sekarang ini. Kempen-kempen yang macam dulu mungkin kurang sikit. Di kempen media sosial ini sekejap saja untuk mencipta nama, untuk mempertingkatkan ekonomi ni. Semua NGO yang ada di seluruh Malaysia ni buatlah diskusi seperti ini agar boleh sama-sama membuat satu dasar beri kepada kerajaan Malaysia dan harap dasar itu boleh dibawa oleh kerajaan Malaysia untuk memulihkan semula ekonomi di Malaysia ini. Itu yang mulia saya kira. Okey, ada satu lagi soalan terakhir kepada Abang Mizan daripada saudara Akmal Faisal Muhammad Romzi. Ni soalan. Okey, jadi apakah pandangan Tuan berkenaan Parlimen Digital? Itu soalan pertama. Dan kedua, adakah pemuda negara satu alternatif untuk bekas ahli PKR dan apa yang membezakan pemuda negara dengan NGO belia lain? Saya tekankan soalan ini berkenaan apa yang membezakan pemuda negara dan NGO belia yang lain. Itu yang sepatutnya kita tekankan. Silakan, Abang Mizan. Okey. Apakah beza pemuda negara dan NGO yang lain? Okey. Pemuda negara saya rasa satu NGO yang multiracial NGO. Dan pemuda negara ini berbeza di Malaysia memang banyak persatuan-persatuan dan NGO terutama anak muda. Tapi misi kami ingin membentuk jati diri pemuda-pemuda yang ada yang ingin menjadi macam mana tadi Puan Munirah cakap, ingin menjadi pemimpin. Mereka menyertai NGO ini, apakah ROI mereka? Contoh parent tanya apa semua. Jadi dia nak menjadi seorang pemimpin. Jadi bersamalah dengan pemuda negara. Di mana pemuda negara ini pengasasnya adalah pemimpin muda yang hebat. Mereka memimpin DUN di Pulau Pinang, memimpin DUN macam Wabi Hilman Idham, DUN Gombak Sipia, Wabi Dr. Afif, dan Seberang Prai. Jadi di dalam pemuda negara ini kita ingin membawa mereka agar mereka menjadi seorang pemimpin kepada masyarakat. Dia mudah je di Malaysia ni. Menjadi rakyat ingin melihat pemimpin itu buat kerja. Jadi di pemuda negara ini kita ingin mendidik mereka, kita ingin mengajar mereka untuk menjadi seorang pemimpin dan berkhidmat kepada rakyat. Ada setengah-tengah wakil rakyat, minta maaf lah, ada setengah wakil rakyat, dia ada mereka menjadi wakil rakyat terkejut. Jadi kalau di pemuda negara ini mereka boleh bersama dengan kita, bergerak dengan kita, di mana pengasas kita sendiri, saya tekankan kembali, pengasas kita sendiri ini di dalam pemuda negara ini seorang pemimpin muda yang hebat, bermula daripada sebelum ini, parti sebelum ini. Jadi dia dapat berkongsi dengan kita. Bila platform di pemuda negara ini, mereka boleh lihat, begini caranya sambil kita membantu kebajikan masyarakat, rakyat, anak-anak muda, kita bantu apa semua, dan kita buat satu kelas untuk memimpin mereka, bagaimana persepsi-persepsi rakyat terhadap kita sebagai pemimpin, bagaimana kita ingin berkomunikasi dengan rakyat ataupun berkomunikasi dengan pemimpin lain. Cara itu kita cuba develop, kita cuba bina di sini. Itulah bezanya pemuda negara dengan NGO-nya lain, insyaAllah. Dan siapa tahu akan datang mereka ini yang setelah menyertai kita hampir 8,000 hampir 8,000 ahli ini, suatu hari nanti mungkin di dalam pilihan rakyat mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Hasilnya daripada pemuda negara inilah kita mendidik mereka. Kita mendidik mereka ini, insyaAllah. Itu saya rasa perbezaan pemuda negara dan NGO-NGO lain. Kita nak bina pemimpin baru di Malaysia ini, insyaAllah. Itulah tujuan juga. Dan macam biasa kita akan membantu perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara apa yang kita akan usahakan untuk rakyat, agar rakyat Malaysia sejahtera, insyaAllah. Itu saja, Mazul.
Okay, terima kasih banyak. Jadi Abang Mizan, lalang tu kita terus buat kesimpulan lah ya. Lepas tu baru Kesimpulan. boleh dapat kesimpulan. Boleh, Jadi boleh. kesimpulan daripada Abang Mizan. Pertama sekali, apakah harapan saudara pada masa hadapan berkenaan peranan NGO dalam membantu membangunkan negara? Dan satu lagi, hasrat ataupun pesanan kepada anak muda dan rakyat Malaysia. Silakan. Hasrat anak muda kepada rakyat Malaysia. Anak muda di seluruh Malaysia, kita sekarang menjelang tahun 2020. Okay, saya yakin suara anak muda inilah dapat merubah sesuatu negara itu, dan suara anak muda inilah dapat merubah sesuatu persatuan maupun pertubuhan-pertubuhan NGO di luar sana. Kerana suara anak muda ini sangat penting. Dan di zaman teknologi yang canggih ini, walaupun saya dah mempunyai 4 anak, saya yakin anak-anak muda senang menerima maklumat-maklumat. Pastikan maklumat-maklumat itu betul, barulah kita ikut dan kongsi. Saya berharapkan sertailah mana-mana pertubuhan, mana-mana NGO untuk diri anda, untuk jati diri anda, supaya anda boleh tahu realiti kehidupan sebenarnya di luar sana. Kita menyertai persatuan ini, kita ikut segala program-program ilmiah, program-program sukan, program-program kebajikan, dapat membina jati diri kita ini, walaupun kita tidak belajar tinggi mana sekalipun, insya-Allah kita boleh hidup, kita boleh teruskan perjalanan kehidupan kita ini bila mana kita telah mempelajari banyak benda di dalam berpersatuan ini, banyak kelebihan dia. Dan jika parents tanya, berilah tahu pada mereka, insya-Allah satu hari nanti hasil dia akan kita lihat. Macam saya menyertai parti keadaan rakyat di usia yang muda, berkawan bersama-sama orang yang sudah berusia, mereka berkongsi segala pendapat dan pandangan. Belajar tak tinggi, tapi saya tak malu belajar tak tinggi. Sekurang-kurangnya saya boleh belajar dengan rakan-rakan yang seusia jauh lebih pada saya di dalam persatuan. Banyak saya menyertai persatuan, di situlah banyak membina jati diri kita, banyak membina tentang kehidupan kita ini untuk terus menjadi seorang insan yang dapat memberikan manfaat kepada negara, bangsa dan agama, insya-Allah. Ya, Mozo. Okay, terima kasih Abang Mizan. Sekarang Kak Munira pula, apa harapan dan juga hasrat atau pesanan daripada Puan Munira kepada anak muda Malaysia? Silakan. Okay, harapan saya pada anak-anak muda sana, terutamanya wanita muda. Seperti yang kita maklum, NGO ini adalah satu, kita panggil satu platform ataupun satu suara yang menjadi desakan kepada policy makers. Dan dalam masa yang sama juga NGO ini boleh menjadi satu platform untuk melahirkan lebih ramai young future leaders, lelaki ataupun perempuan. Tapi saya suka mengambil kesempatan ini untuk mengajak lebih ramai young women out there to join wanita muda, kerana kerja-kerja kita ni bukanlah sekadar kerja kebajikan sahaja. There are a lot of other things that you can explore. You will be exposed to, and eventually dia akan grow yourself. Dan to be realistic lah, walaupun kita ada kerja-kerja NGO ni yang melahirkan lebih ramai future leaders and what not, tapi at a national level untuk menukar ataupun mengubah sesuatu stigma, mengubah sesuatu polisi, sebenarnya saya percaya at a national level kita perlukan lebih ramai pemimpin wanita di dalam parlimen sana. Kerana sekarang ni imagine daripada 222 kerusi parlimen, kita cuma ada 22 orang, lebih kurang kan, ada 22 orang, which is dalam 14% lah setahu saya, yang membawa suara-suara wanita, yang membawa isu-isu wanita. Jadi saya berharap sangat wanita di luar sana lebih ramai empower yourself, get knowledge as much possible, be the leader
and finally try to join political party itself supaya kita boleh bertanding dalam pilihan raya dan juga membawa suara kita ni lebih dekat kepada proses policy making. Itu sajalah pesanan saya. Terima kasih banyak Kak Munira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadilah rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang peranan badan bukan kerajaan NGO dalam pembangunan negara. Tuntasnya, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu, kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan badan bukan kerajaan sebagai aktor utama untuk mencipta ruang yang seluas-luasnya dalam berkomunikasi di antara orang awam dengan pihak kerajaan. Jadi akhir sekali, terima kasih kepada semua ahli panel, Saudara Miza, Saudari Munira Abu Bakar. Terima kasih banyak kerana menyertai forum kita pada malam ini. Kita harapkan forum pada malam ini menjadi satu benchmark untuk menjadi satu tarikan ataupun platform wadah kepada anak muda untuk kita cakna terhadap isu-isu semasa, selanjutnya membantu membangunkan negara kita. Jadi harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat seluruh penonton yang hadir bersama kita pada malam ini secara maya. Jadi saya ada sedikit pantun sebelum kita akhiri live pada malam ini. Silakan. Sidang hadirin yang dihormati. Kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara, entah salah kata tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam berpantun, salam berminta maaf, salam berminta ampun. Saya mewakili semua ahli panel dan juga pihak pemuda negara rasmi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama kita memeriahkan live Pemuda Speak pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi pada forum yang akan datang. Stay tune kerana Pemuda Negara akan terus memberikan anda program-program seumpama yang boleh menjadi satu tarikan atau platform untuk anak muda berdiskusi secara ilmiah. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.